Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tahun 2026 seharusnya menjadi satu tahun pemulihan dan juga pelaksanaan. Namun bagi rakyat di Sabah, ia masih terasa seperti tahun menunggu. Menunggu janji yang ditunaikan, menunggu masalah asas diselesaikan dan juga menunggu layanan yang setara sebagai rakan dalam persekutuan ini. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya kerajaan memberi tumpuan kepada tadbir urus yang baik, pembangunan seimbang dan juga kesejahteraan rakyat. Titah ini memang amat tepat. Tetapi di Sabah, khususnya di Sandakan, jurang antara dasar di atas kertas dan realiti di lapangan masih terlalu besar. Sabah bukan kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keutamaan dan juga pelaksanaan. Hari ini saya bangkit bukan untuk berretorik, tetapi untuk menyuarakan kegusaran rakyat Sabah yang semakin hilang sabar. Dalam Belanjawan Persekutuan 2026, kerajaan telah mengumumkan beberapa peruntukan yang secara prinsipnya memberi manfaat kepada Sabah dan Sandakan. Namun persoalan rakyat saya adalah sangat mudah. Adakah peruntukan ini benar-benar sampai ke lapangan atau sekali lagi tersekat di antara kelulusan dan juga pelaksanaan? Yang pertama, infrastruktur asas. Janji di atas kertas, rakyat di lapangan menunggu risiko. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan mengumumkan peruntukan yang besar bagi infrastruktur asas di Sabah. Jalan persekutuan, bekalan air dan tenaga. Sandakan amat bergantung kepada peruntukan ini kerana jalan persekutuan Sandakan Telupit masih berisiko tinggi. Lampu jalan tidak berfungsi, jalan berlubang dan juga yang membahayakan pengguna. Berapa ratus projek Pemborneo di Sabah telah siap dan bila tarik sebenarnya akan disiap. Projek sakit di Sandakan di Jalan Persekutuan Jalan Sandakan Tamparuli yang berdekatan dengan Sabah Hotel. Tahun lalu bulan Februari saya telah dapatkan maklumat daripada JKR bahawa projek ini telah diisytiharkan, projek sakit. Sampai kini masih belum lagi ada kerja dibuat. Hanya tunggu mesyuarat untuk putuskan projek sakit mengambil bulan-bulan. Ini bermaknanya kerajaan lembab. Projek tebatan air masih tidak konsisten. Gangguan elektrik terus menjejaskan industri dan juga keyakinan pelabur. Tuan Yang di-Pertua, peruntukan tanpa jadual pelaksanaan hanyalah janji yang akan ditangguhkan. Keduanya, kesihatan. Kelewatan dibayar dengan kesihatan rakyat. Peruntukan kesihatan turut diumumkan termasuk penaik tarafan hospital dan klinik luar bandar. Sandakan menyambut baik pengumuman ini. Namun realitinya, Sandakan Hospital masih kekurangan peralatan dan kepakaran, klinik kesihatan di kawasan padat terus sesak, akses kepada perkhidmatan kesihatan mental juga sangat terhad. Seperti rawatan bulanan, suntikan mata, NT-VEGF bulanan, prosedur hanya boleh dijalankan di Hospital KK. Sudahlah rakyat Sandakan tidak kaya, tambahan kos perbelanjaan out of the pocket dengan izin. Soalannya kenapanya prosedur ini tidak boleh dijalankan di Sandakan walaupun Hospital Duchess of Kent juga mempunyai 3 orang pakar mata yang sangat berpengalaman. Berapakah banyak peruntukan ini benar-benar diperuntukkan secara khususnya untuk Pantai Timur Sabah? Bolehkah Kementerian Kesihatan pendekkan masa kajian? Sebagaimana kami dimaklumkan, seringkalinya kajian diluluskan dan telah dibuat tetapi tidak tahu berapa tahun kami perlu tunggu untuk projek itu tersebut dimuktamadkan. Seterusnya bagi pendidikan dan juga sekolah daif, masalah yang lama masih belum selesai. Tuan Yang di-Pertua, setiap tahun peruntukan untuk sekolah diumumkan. Namun di Sandakan, sekolah daif masih wujud. Infrastruktur pendidikan masih ketinggalan dan juga murid Sabah bukan di luar Sandakan terus tercicir akibat kemudahan asas yang lemah. Soalan saya adalah jelas juga. Adakah Sabah sekadar angka dalam dokumen belanjawan atau keutamaan dalam pelaksanaan? Isu-isu kritikal sekolah tidak diselesaikan seperti sekolah SK Tanjung Papat 1 dan 2 telah kongsi tapak kian lama. Tetapi sehingga hari ini belum ada satu gantian tapak untuk pisahkan dua-dua premis sekolah ini. Dengan pengumuman darjah 1 diturunkan ke umur 6, bermakna kami perlukan sekolah dan kelas yang mencukupi dan lebih banyak. Masa yang kritikal untuk kerajaan Madani mengambil tindakan supaya semua murid dan guru ada sesi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan selesa. Seterusnya untuk SME, ekonomi rakyat dan juga logistik, dasar pusat yang tidak boleh satu saiz untuk semua. Tuan Yang di-Pertua, SME di Sabah sepatutnya menerima
manfaat utama khususnya dalam perikanan, logistik, pelancongan dan juga industri hiliran. Namun peniaga kecil mengadu sukar mengakses geran, prosedur yang terlalu berpusat, skim yang tidak mengambil kira realiti di Sabah. Dasar kerajaan yang seringkali U-turn, sehingga semua wakil rakyat pun bingung apatah lagi rakyat Sabah disandarkan. Dasar ekonomi mesti diturunkan ke lapangan dan bukan kekal di Putrajaya sahaja. Isu BDM lori di Sabah yang tidak selaras. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin membangkitkan isu penguatkuasaan BDM lori di Sabah yang semakin membebankan pengusaha logistik di Borneo. Sabah mempunyai cabaran logistik yang sangat berbeza, jauh jarak antara satu bandar dengan satu lain. Laluannya terhad dan kebergantungan tinggi kepada pengangkutan darat. Namun, BDM yang dilaksanakan adalah tidak setara Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Akibatnya di Sabah, kos pengangkutan tinggi, harga barang tinggi, peniaga kecil terhimpit, rakyat menanggung kos rantaian. Sabah tidak menolak undang-undang. Sabah menuntut pelaksanaan yang adil dan berperingkat dan juga para pengusaha juga berharap penyelarasan BDM sekurang-kurangnya sama dengan Sarawak. Seterusnya berkenaan dengan kebajikan warga emas menua dalam kesempitan bukan pilihan. Tuan Yang di-Pertua, apabila kos sara hidup meningkat, golongan yang paling terkesan ialah warga emas dan keluarganya yang mempunyai warga emas yang disayangi. Di Sandakan dan di seluruh Sabah, ramai warga emas hidup dengan pendapatan terhad, bergantungan kepada anak-anak juga terhimpit, mengalami masalah kesihatan mobiliti, beli pampers, susu tepung orang dewasa, kerusi roda dan seterusnya. Bantuan memang wujud tetapi di lapangan. Nilai bantuan tidak seiring dengan kos hidup, prosedur permohonannya rumit, ramai yang dicicir oleh kerana dia mempunyai seorang anak yang bekerja. Jadi saya mendesak kepada kementerian dan kerajaan agar peruntukan bantuan orang tua BOT dinaikkan supaya lebih ramai warga emas layak menerima bantuan dengan bermaruah dan juga secara langsung mengurangkan beban kewangan untuk setiap keluarga. Seterusnya untuk pelancongan dan pembangunan wilayah. Potensi memang ada tetapi infrastruktur tiada. Tuan Yang di-Pertua, Sandakan mempunyai satu potensi pelancongan yang besar, ekopelancongan dan juga biodiversity. Kini kami punya hotel 4 Point Sandakan yang terdahulu akan beroperasi semula dengan pemilik baru Ormond Hotel. Pelabur tempatan akan juga membuka satu resort baru di Pulau Bahala. Namun, mengapa tiada satu pun jeti pelancongan dibina? Pelancong terpaksa menggunakan jeti di pasar ataupun jeti berdekatan dengan pos di mana tidak dijaga oleh mana-mana pihak. Bukankah ini membuktikan bandar sekunder di Sabah seperti Sandakan telah dipinggirkan? Apabila pelabur berminat untuk berkeyakinan untuk melabur di Sandakan, ini adalah masa yang tepat untuk Kerajaan Persekutuan menjalankan tanggungjawab supaya semua pelabur akan terus berminat untuk melabur di Sandakan. Berkenaan dengan MA63, janji sudah dibuat, Sabah masih menunggu hasilnya. Tuan Yang di-Pertua, MA63 bukan satu isu emosi. Ia adalah satu isu hak pelaksanaan dan juga keikhlasan politik. Mesyuarat demi mesyuarat telah diadakan. Pengumuman demi pengumuman telah dibuat. Kini masanya kerajaan untuk mengumumkan hasil sebenar for now and for once and for all dengan izin. Jadi Tuan Yang di-Pertua, keputusan pilihan raya Sabah lalu ada satu penanda aras kepercayaan yang cukup baik bagi kerajaan Madani. Saya berharap kami punya semua kabinet akan mendengar keluhan-keluhan orang Sabah yang tidak boleh sabar lagi. Jadi Belanjawan 2026 itu memberi harapan di atas kertas. Tetapi bagi rakyat Sandakan, ukuran sebenarnya adalah berapa yang sampai. Bila akan disiap. Siapa yang akan bertanggungjawab? Sabah tidak kekurangan janji, memang kekurangan pelaksanaan yang berani dan berdisiplin. Jadi saya selaku ahli parlimen di Sandakan juga tidak berani untuk mengumumkan projek-projek daripada kerajaan sebelumnya dibina atau dibuka tanah. Sebab saya tidak tahu bila akan dilaksanakan ataupun sama akan ditunggakan ataupun tidak akan dilaksanakan. Ini bermakna kepercayaan terhadap kerajaan atau policy making adalah sangat serius dan kami perlu mendapatkan satu jalan penyelesaian supaya rakyat kami akan percaya dengan kami semula.
Jadi Sandakan ingin mengakhirkan perbahasan saya dengan serangkap pantun. Ombak beralun di pesisir Sandakan. Harapan dipanjat ke hadrat yang agung. Amanah rakyat perlu diselamatkan supaya negara kekal adil dan dijunjung. Dengan itu, Sandakan mohon menyokong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.